السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-3 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Yang bermaksud, dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan ia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sebagai sambungan daripada ayat yang sebelum ini yang membicarakan tentang kesyumulan dan kesempurnaan kekuasaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala makhluk-makhluknya. Berkata Imam Abu Su'ud pada frasa fis samawati wa fil ard mengandungi maksud yang terbentuk ataupun yang terbit daripada lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah, iaitu merujuk kepada nama bagi Tuhan yang berhak disembah. Maka ia membawa maksud dialah Allah, Tuhan yang disembah di langit dan juga di bumi. Dan ia juga menunjukkan kesempurnaan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan pemilikan, kesempurnaan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi. Adapun sambungannya iaitu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, sebagai suatu penegasan terhadap makna sebelumnya, iaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama ada sesuatu itu dirahsiakan atau dilakukan atau dibuat secara terang-terangan, maka ilmu Allah itu meliputi segala-galanya, menguasai segala-galanya. Maka tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga ayat daripada ayat pertama sehinggalah ayat ketiga ini, Allah ingin memberitahu kita betapa hanya Allah sahaja yang berhak disembah, betapa Allah tidak layak disamakan dengan sembahan-sembahan selain daripadanya, betapa Allah berhak untuk disembah kerana pada Allah itu segala sifat ketuhanan yang serba sempurna, termasuklah sifat ilmu Allah yang meliputi segala-galanya di langit, di bumi, hatta di dalam hati manusia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sewajarnya Allah itu disekutukan oleh manusia, dan tidak sewajarnya selain daripada Allah itu dimuliakan, apatah lagi dipertahankan, apatah lagi disembah dan dipertuhankan. Maka semuanya adalah kebatilan yang perlu ditolak dan digantikan dengan keimanan dan akidah yang benar semata-mata.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang keempat daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Yang bermaksud, dan tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka, yakni yang kafir, daripada keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, yakni enggan menerimanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menggambarkan suatu tabiat perangai golongan al-jahidun, golongan yang ingkar, golongan yang mempertikaikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kerana butanya penglihatan hati-hati mereka, menyebabkan mereka terus-menerus dengan sikap degil mereka tanpa sebarang alasan, dan tidak ada apa juga sebab untuk mereka melakukan demikian. Kedegilan mereka itu telah terbukti daripada awal surah ini dan hinggalah ke ayat yang sedang kita bicarakan, bahawa apa juga dalil yang dibawakan, apa juga bukti yang ditunjukkan, tidak memberi manfaat kepada mereka walaupun sedikit. Oleh Allah gambarkan dalam ayat ini, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Membawa maksud bahawa orang-orang yang ingkar ini, yang menentang risalah Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlihatkan sebarang mukjizat daripada mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan kepada para rasul, yang menunjukkan dan membuktikan kebenaranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran tentang apa yang engkau sampaikan daripada Tuhanmu, melainkan reaksi mereka itu adalah dengan berpaling ataupun bil-i'rad, memalingkan wajah mereka dan hati mereka, sebaliknya memberi reaksi menolak mentah-mentah apa yang dibawa, bahkan menghina si pembawa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini merupakan sambungan yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan kekufuran mereka terhadap bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta sikap pemalingan mereka, keengganan dan kedegilan mereka secara total, walaupun telah dijelaskan tentang kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap itu diterjemahkan dalam bentuk yang demikian, dan termasuklah sikap menafikan adanya hari kebangkitan, menafikan segala dalil yang menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa untuk membangkitkan atau menghidupkan semula manusia. Maka bukti-bukti dan dalil-dalil serta mukjizat-mukjizat yang sepatutnya menarik mereka untuk melihat dan memerhatikan serta mengambil pengajaran, namun malangnya mereka tidak mengindahkan, bahkan berpaling daripada semua itu kerana kerasnya hati-hati mereka dan kerana jahilnya mereka terhadap balasan dan akibat daripada perbuatan dan sikap tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran betapa kerasnya hati manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggan menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Hati yang keras yang tidak mampu untuk dijentik walaupun dibawakan di hadapan mereka pelbagai bukti, pelbagai dalil, pelbagai hujjah, pelbagai mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Namun kedegilan, namun kehendak mereka untuk mengikuti hawa nafsu mereka mengatasi segala-galanya, sehingga semua dalil, bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, apakah tindak tanduk mereka itu? Apakah sikap sebenar mereka? Mari kita lihat ayat yang kelima pula. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Yang bermaksud, sungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika ia sampai kepada mereka. Oleh itu akan datanglah kepada mereka berita yang membuktikan kebenaran apa yang mereka selalu mengejek-ngejeknya itu, iaitu mereka akan ditimpa bala bencana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka yang disebutkan itu bukan sahaja menolak keterangan-keterangan, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malahan telah mendustakannya. Mendustakan membawa maksud tidak mempercayai. Mendustakan membawa maksud menafikan kebenaran keterangan-keterangan tersebut. Apa yang mereka dustakan termasuklah mendustakan kebenaran Al-Quranul Karim. Begitu juga mendustakan kebenaran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Allah memberi amaran kepada mereka dan mengancam mereka bahawa mereka bakal diseksa dengan azab yang pedih di akhirat. Dan pada ketika itu sampailah kepada mereka berita tentang perkara-perkara yang dahulunya mereka memperolok-olokkannya. Dipanggil sebagai istihza. Bukan sahaja mereka mendustakan, bukan sahaja mereka tidak mempercayai, menolak dan sebagainya, tapi juga memperolok-olokkan. Dan pastinya bahawa mereka akan tahu bahawa mereka akan menanggung akibat daripada perbuatan mereka itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kita lihat pada frasa lamma ja'ahum faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Mereka telah mendustakan al-haq, dan al-haq ini merujuk kepada Al-Quran, menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu sesuatu yang benar dan tidak ada yang tidak benar di dalamnya melainkan benar belaka, dan kebenaran itu tidak sewajarnya diragui oleh sesiapa jua pun, apatah lagi oleh orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kalimah lamma ja'ahum menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menjalankan tugas baginda sebagai pesuruh Allah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan Al-Quranul Karim kepada ummahnya, dimulakan kepada kaum di sekelilingnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan apa jua pun yang telah diperintahkan Allah untuk baginda menyampaikannya. Dan apabila Allah menyebutkan fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka sudah pasti ini suatu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala di atas sikap golongan kufar itu yang bukan sahaja mendustakan kebenaran tetapi juga memperolok-olokkannya. Memberi maksud kepada kita bahawa setiap kebenaran itu ada cabaran yang mendepaninya. Setiap kebenaran itu tidak mudah untuk dipertahankan. Sudah pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan antara bentuknya ialah dengan sikap at-takdzib wal istihza, sikap mendustakan dan juga sikap memperolok-olokkan. Maka menjadi suatu cabaran kepada para pendakwah untuk berhadapan dengan sikap manusia yang akan menentang kebenaran itu, termasuklah sikap memperolok-olokkan yang akan menjadi ataupun yang mungkin menyebabkan para pendakwah menjadi kecewa dan putus asa. Namun kerana kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan ia wajib dipertahankan, maka para pendakwah wajar mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya telah dididik oleh Allah untuk membawa kebenaran, untuk menyampaikan Al-Quran yang benar itu kepada sekalian umat manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.